Ni saya tak ada apa pun nak discuss. Kita cuma ini saya baru je sekejap tadi saya compile everything ni. Saya compile, saya ambil daripada internet dalam saya jumpa satu website tu baguslah. Saya compile jadi mudah untuk kita faham basic lah naked chart. Nampak skrin saya cuma saya nak test lah. Nampak tak yang chart 3D view ni, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. Ya, saya start. Okey. Cuma Saya rasa semua dah ni besarkan sikit lah, tulisan itu kecil je. Besar sikit sekejap ni. Saya buat satu page boleh? Boleh? View. Size. Come on, boleh. View saya kot sekejap. Tak ada suara ke? Ada sekejap. Dengar tak? Dengar macam bisik-bisik tu, ingat kan suara sudah hilang. Bukan. Saya tengah setting ni sekejap. Sekejap. Bisik-bisik tu harga nak masuk entry. Senyap bila diam je. Masuk senyap tapi tahu kita pun. Jom Itu admin. Itu admin. Okey tak jadi ni ke kecil lagi? Besar sikit. Besar sikit. Zoom. Nak zoom ni. Sekejap. Okey tak? Okey. Dia nak besar lagi. Okey, orang lain nampak tak? Nampak? Okey ya. Kita cuma ni kalau logat Terengganu dia panggil apa? Derah. Derah ni macam ulang kaji lah, senang cerita lah. Kalau kita mengaji dulu masa zaman kecil-kecil dulu, jumpa pergi rumah Tok Guru, okey baca dulu muka surat semalam. Saya rasa bunyi ni daripada Cik Salahuddin kot. Ada dekat dengan kipas ke? Cik Salahuddin. Okey sorry. Kalau ada siapa nak tanya, boleh. Kalau saya ada silap ke, saya explain ni, tolong interrupt lah. Mungkin saya silap kot, okey. Jadi apa tujuan kita buat discussion malam ni, kita cuma nak ulang kaji basic naked chart lah dalam saham ataupun FCPO. Okey. Jadi yang kita macam apa yang tertulis ni, actually saya copy paste je daripada internet ni, saya copy paste, lepas tu saya compile semua sekali, nanti saya akan share lah. Saya convert pada PDF untuk semua. Jadi kita, walaupun kita beginner ke, experience ke, walaupun kita tengah belajar, paling penting kita faham dekat mana kita nak identify higher high, higher low, lower high, lower low. Yang ni siapa pernah join mana-mana kelas macam kelas kawan saya tu, Cikgu Hasbi, dia memang dia emphasize ataupun ditekankan faham apa itu higher high, higher low, bla bla ni lah. Sebab apa? Sebab ni penting. Sebab daripada kalau kita tak guna indikator, kalau kita faham higher high, higher low ni, kita boleh tahu kat mana nak pull back, kat mana dia nak retrace lah. Yang indikator tu siapa faham lagi advance lah, sebenarnya lagi bagus. Nanti cuma kita nak bagi faham basic untuk fundamental technical analysis ni. Okey, jadi setiap time frame tu dia punya higher high, higher low different. Macam ditulis sini lah. Kalau kita marking dekat time frame 5 minit, maksudnya dia akan applicable dekat time frame 5 minit. Kalau dekat time frame 1 hour, 1 hour lah. Okey. Lepas tu apa dia cerita dalam ayat ni, lebih kurang dia kata apa-apa trend tu berubah, untuk uptrend dia perlu adanya higher high, higher low. Lower high, lower low ni untuk downtrend. Dia contoh dia macam ni ya. Saya tunjuk gambar senang. Okey, ini maksud dia. Lower low ni maksudnya senang cerita ayat kampung paling rendah lah. Lepas tu adanya higher low. Kenapa adanya higher low? Saya terang lebih kurang bahasa kampung ke. Sebab dia ni lebih tinggi daripada lower low sebelum ni. That's why dia adanya HL, higher low. Lepas tu di sini harga bergerak. Dia naik lagi, dia create a new higher high. Dia panggil HH ni higher high. Lepas tu harga turun. Dia jadi new higher low. Maksudnya dia lebih tinggi daripada higher low yang sebelum ni. Itulah konsep dia. Maksudnya pergerakan harga yang sihat saham atau PCPO dia adanya higher high, higher low ni untuk create untuk apa ni, nak bentuk chart kita untuk uptrend ataupun downtrend. Begitulah konsep dia lebih kurang.
Sama juga kalau saya selalu beritahu yang apa ni, sideway consolidation ni adalah harga tu ranging, maksudnya bermain di antara high, high low, tak pergi mana lah senang cerita. Okey. Lepas tu dia pesan kat sini, dia cakap new trader ataupun siapa-siapa trader pun should avoid lah consolidation ni. Sideway lah dia kan, biasa kita guna kan, kita tak tahu nak arah pergi mana. Yep. Lebih kurang gitu lah. Lebih kurang gitu. Jadi sideway kita nampak tu, baik kita pergi cari makanan kacang-kacang je dulu lah, tunggu dulu lah. Lebih kurang gitu. Jadi itu lebih kurang lah konsep bahasa mudah dia higher high, higher low ni. Okey. Lepas tu yang memang nanti saya share dalam group benda ni, slide yang saya compile ni. Ini ni yang lebih kurang apa maksud higher high, higher low ni. Dia bentuk benda ni untuk create uptrend. Okey. Uptrend ni maksudnya daripada low dia pergi ada high, pergi higher low, higher high, higher low, dia uptrend. Lepas tu kalau downtrend ni sebaliknya lah. Dia ada lower high, lower low, ada lagi lower high, lepas tu dia akan lower low. Itu kita consider downtrend. Okey, itu konsep dia. Ada apa nak tanya sebelum kita pergi kat chart? Faham dah semua kan? Tanya je, kita discuss. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan tanya geng-geng dalam group ni, tolong jawab. Faham. Faham Okey, itulah konsep dia lebih kurang. Okey. Okey, sekarang kita ni actually chart ni saya buat replay ke belakang, ke belakang. Jadi tujuan kita malam ni memang kita nak ulang kaji lah. Okey, saya marking pada 10.30 4 hari bulan. 4 hari bulan ni bila minggu lepas kot. Minggu lepas tu lah. Okey, 4 hari bulan. Jadi nanti saya akan replay satu-satu. Kita tengok pada time frame 5 minit ya. Okey, kita tengok kat sini. Kat sini ni saya tanda, nampak tak cursor saya, nampak kan? Ada cara nak ubah cursor bagi nampak besar ke yang ni? Ini nampak kan? Mana yang lebih bagus? Yang ni nampak tak? Nampak? Nampak. Okey, sekarang dekat saya letak 14.45 ni, 28 Jan ni dia panggil apa? Kalau kita nak panggil, kita nak panggil higher high ke lower low? Nampak ni? Candle. Nak saya besar sikit. Candle ni, nampak tak? Yang saya bulat ni. Saya bulat senang. LL lah. Betul, LL. Yang ni. Betul. Ni kita panggil dia lebih kurang, kita conteng gitu je. Ke tak apa. Bodoh ni. Tapi biasa orang panggil low je, mula punya. Betul. Kita panggil low pun boleh. Tak kisah. Low. Okey. Lepas tu dia pun naik. Dia naik, dia akan create, katalah kita marking dekat paling tinggi kat sini lah. Kat sini pula. Kat sini kita panggil apa? Dia tinggi pada yang sebelumnya higher high. Betul. Higher high. Betul, higher high. Lepas tu dia turun sekejap kan, dia turun kat sini pula. Yang ni kita panggil apa? Tu suruh Siti dia semalam jawab tau. Dia pakar. Jawab siapa ni? Kak Suryani. Saya. Kak Rina dia malam ni. Oh dia ada Ada. Kaki sekodeng. Cikgu. Ada. Kak Yati boleh jawab. Kita tak apa, kita sembang-sembang je sambil-sambil nak pergi Cak Gomel. Higher low kot. Betul Kak Yati. Ini high yellow. Sekarang saya tak tulis kat sini ya. Okey, sini kita abaikan belakang ni, kita ambil starting dari sini ya. Ini kita panggil LL tadi yang kita belajar di yang ni ya. Kita ambil saya buka balik ya. Kita ambil sini kita. Okey, kita ambil sini ya. Ni lower low, higher high, macam itulah. Jadi lower low, ni higher high, lepas tu diturun balik, dipanggil higher low, lepas tu okey, kat sini pula dia jadi apa pula kat ni? Panggil nama. Panggil tak betul, panggil nama. Cik Sofi. Yang ni panggil apa Cik Sofi? Higher low ke tuan? Higher high ni, yang terbaru.
New high. High high. Sebab sebelum ni high high dekat sini, lepas tu dia turun kepada high low. Betul tak? High low. Lepas tu dia naik, dia create new high, dia jadi high high. Okey. Lepas tu kat sini pula. Kat sini kita panggil apa pula kat sini? Kita tanya siapa? Ni, Farizo. Kat sini Farizo, dipanggil apa? Based on kita apa yang kita explain tadi. Sorry, kat sini, base sini. Mana Cik Zul? Yang ni, sini. HL. High low. Betul, high low. Gitulah konsep dia lebih kurang. Maksudnya, siapa tak faham, tak nampak, tolong tanya. Tujuan kita nak discuss. Kita nak make sure semua ahli group tu sama-sama dah faham cara nak trade, faham cara baca technical analysis walaupun basic, tapi penting untuk kita buat decision lah. Boleh ya? So konsep dia sama je basic dia. Okay? Jadi kita tahu bila kita ada ni various shape macam ni, ada lower low, ada higher high, higher low, higher high, higher low, masa kita tahu inilah kita punya chart ni tengah trending ataupun uptrend. Kita abaikanlah indikator EMA yang kita belajar sebelum ni, kita abaikan dulu malam ni, kita tengok yang ni dekat dulu, boleh ya? Okey, kita sekarang semua dah faham. Jadi bila pergi sini, dia higher low. Lepas tu dia create new high pula. Lepas tu dia create pula higher low. Gitulah konsep dia sehingga lebih kurang gitulah. Ni sama juga dekat ni. Okey, kat ni kita tengoklah konsep downtrend lah. Okey, kalau kat sini dia panggil apa ni? Itu high lagi. Higher high, okey. Higher high. Lepas tu kat sini dia panggil apa? Yang kecil hijau ni. Kita tengok, bagi peluang tengok, nanti kita tanya tu. Okey, kita tengok sini kalau downtrend dia ada higher high, lepas tu dia akan create lower low, lepas tu dia create lower high. Sebab apa lower high? Sebab dia low tapi dia lebih tinggi daripada lower low yang sebelum ni. Jadi yang ni kita higher high, yang dalam bulatan ni dipanggil apa ni? Low. Betul. Dia panggil lower low. Betul. Yang ni dipanggil lower high kan? Lower high, lepas tu dia create, lebih kurang kita ada turun makin lama, makin lah. Itu lebih kurang lah konsep dia. Ada soalan tak sebelum kita move untuk tengok cara chart kat mana kita queue? Ada soalan tak? Yang kedua jatuh tu masih ni tak? Masih higher low tak? Sebab dia lagi tinggi daripada higher, dia masih tinggi daripada yang sebelum ni. Yang ni je. Yang ni kalau kita tengok konsep ni Ding. Sebab dia lebih tinggi low dia tu. Betul Ding. Jadi cuma sekarang sebab dia dalam keadaan downtrend. Kalau kita tengok page pada sini apa dia kena tengok balik. Dia kena tengok yang lepas pada ni. Lepas yang ketiga punya bulatan tu, itu lower low. Higher low LH, lower high. Lower high. Lepas tu yang lepas pada ni baru lower low, LL. Betul. Ni jadi LL pula yang ni. Lebih kurang kan? Tapi yang kedua ni masih ni rasanya SL lagi ni. Sebab bukan consider hari lain tu. Rasanya cat ni hari lain. Cat hari lain betul ni. Sebab dia masih tinggi pada higher low yang sebelum ni. Yang ni. Betul lah. Tapi dia consider kita pada hari lain. Sebab ni 10.30 keesokan 31 Jan. Ya. Okey, betul konsep cik dia. Okey, sekarang kita okey, kita buat tik ke belakang. Saya buka. Setakat ni semua dah faham kan yang konsep. Sekejap saya buka satu file ya. CPU.
Saya buka satu file ni ya. Okey, tak apa yang ni sebab kemudian. Okey, sekarang kita fokus kepada saya gerak ke sini sikit ya. Okey, sekarang kita fokus, saya gerak satu-satu lah. Kita nak cari kat mana possibility kita entry starting daripada 10.30 ni. Okey. Kita tak akan gunakan teknik gun square gun calculator yang kita discuss sebelum ni. Yang tu rasanya banyak dah koleksi video kita share. Kita tengok start 10.30 ni, 10.30 kita tengok. Saya tekan satu-satu ini 5 minit. Okey. Okey, kita tengok kat mana ada peluang entry. Okey. Okey. Okey, dengan keadaan macam ni contohnya kan ya. Okey, sekarang kalau kita tengok daripada starting candle 10.30 sampai ke pukul 11 tu, kalau kita saya besar sikit boleh nampak ni? Nampak je deh. Kalau saya besar lagi. Ya, sorry ya sebab saya ni. Lebarkan. Yang positif. Okey. Sebab kita fokus sini, boleh? Nampak tak? Nampak dah? Okey. Sekarang kalau kita start daripada 10.30 ni sampai dah various sampai sini, daripada sini agak-agak kita boleh tahu ke mana direction dia. Kita abaikan indikator kita. Maksudnya kita tengok based on naked chart, kita tengok based on kita punya yang kita belajar tadi. Higher high, higher low, lower low, lower high ni. Kita rasa daripada yang ni start 10.30 kita boleh jangka tak dia ke arah mana? Sebab sekarang katalah kita tak sini high kan contoh. Boleh nampak high. Lepas tu sini jadi kita anggaplah sini sebagai lower low. Sebab sini kalau kita tengok low dia lebih kurang 5528, yang ni low dia pun lebih kurang 5524, lebih kurang satu line kan. Okey. Saya replay lagi ya. Tunggu. Okey, nampak tak dia main lagi range tu. Okey, dia nampak situ. Okey ya. Boleh tak boleh ya kayak. Okey, dia turun lagi. Kita nak cari yang betul-betul potensi contoh macam ni. Kalau saya main naked chart, saya suka candle macam ni. Tahu pasal apa candle macam ni? Candle pukul 11.20 kan? Kan ada perubahan lah. Itu hammer. Berkurang saya nama-nama saya tak ingat mana, tapi yang saya faham lah kalau jenis macam ni seolah-olah dia dah turun. Lepas tu buyer tu push balik dia naik atas. Jadi potensi untuk dia naik atas mula tu adalah lebih kurang. Okey. Kalau jadi macam ni, katalah kita plan untuk buy, dekat mana seeloknya kita queue? Based on candle ni, sebelah 20 ni. Atas yang merah, kedua tu. Yang ni? Dia punya buka dia. Buka dia 5523. Okey, kita nak queue apa? Nak queue based on 5522. Macam mana? Kalau kita nak buy. Yalah, nak kena buy kena ada confirmation lah. Betul. Kena ada confirmation lepas pada 5523 dia. Betul. So sekarang 5524 lah. Kalau kata let's say lah kita based on Cik Din beritahu tadi kita nak tawakal dekat 5524 kan. Sebab apa 554? Sebab sekarang kita punya open ataupun resistance kita, nearest resistance based on candle ni adalah pada candle sebelah 15. Itu high dia adalah 5523. Jadi untuk dia breakout 5523 tu adalah value dia 5524. Jadi kalau kita guna konsep, sekejap saya buat ni kecil sikit ya. Okey. Ni nampak ni yang order type nampak tak? Nampak. Okay, sekarang katalah let's say lah kita dah tengok ni, kita rasa kita nak tawakal dekat 5524 based on sebab apa 5524?
kita rasa dia ada potensi untuk dia pull back ataupun retrace ke atas dengan kita tunggu dia selepas dia break resistance 5523. Jadi kita nak break, kita ambil 5524. Jadi order type kita untuk buy, kita guna mana? Buy limit ke buy stop? Dia katakan current price kita 5510. Senang. Kita nak queue dekat harga 55 berapa ni? 24. Kita nak guna mana? Buy limit ke buy stop? Sekejap saya tanya nama. Ya, saya tanya nama. Kak Nur Afidah. Nama apa? Buy stop. Sebab apa buy stop Kak Afidah? Sebab tinggi daripada harga 5010 tu. Betul, correct. Betul, itulah jawapan dia. Faham tak semua? Faham Jadi kita katalah kita pun tawakal lah, bismillahirrahmanirrahim, baca doa makan semua, letaklah harga dekat kita punya kat sini, contohlah kan. Tapi ini 9 Mac saja saya tengok, katakan kita buy. Kita pun pergi dekat buy, tapi ini demo tak ada stop lah. Buy, kita buat stop. Lepas tu kita pun masukkan harga yang kita nak tadi, berapa ni? 5524. Lepas tu kita pun place order satu lot, contoh kat situ. Lepas tu kita tunggulah. Contoh kita play. Play. Lepas tu pump. Nampak? Okey tak? Okey. Itu je konsep dia. Bagi saya lah, tak kisah. Masa saya boleh share. Jadi kalau style saya yang selalu saya share, saya share dalam group 55 macam tadi berapa? 5718 buy. Sell. Okey tak? Gitu je saya tengok. Saya tengok. Okey, gitu je. Tapi saya tak trade pun hari ni, saja sedang hati kawan je tak trade pun. Sorry sebab saya sibuk meeting hari ni. Tengok je lah 58 Allah Akbar kata banyaknya hari ni. Kalau kat Siti marah kalau saya gunakan ayat kalau. Kalau masuk tadi 6,000 sedap. Tapi tak apa, tak ada rezeki. Gitulah saya nak share konsep mudah selain kita guna indikator. Bubuhkan satu line apa kat 5 ni 24 tadi tu. 524. Horizontal ray. Horizontal ray ya. Ni. Masukkan 5 ni. Ya, horizontal ni horizontal ray ya. 5524. 5524 kita buat warna hijau lah, senang. Buat warna kita buy ya. Betul. Tanya apa sebab tu. Ada yang tahu tak ni sebab apa. Sekejap kita tulis sini dulu. Kenapa tak ambil bawah lagi? Sekejap kita Q. Kalau ambil bawah lagi untung banyak. Q kita buat buy stock dia. Q buy stock dekat 5524 and market price berapa ni? 5510 lah. 5510. 510 Q. Okey. Lebih kurang lah. Lebih kurang cerita dia gitu. Kita lah cerita dia. Okey. Tadi kan kita punya case tadi, mula-mula kita case lah. Candle ni bergerak down, lepas tu kita jumpalah hammer ke benda tukur ke macam ni. Kita nampak apa kalau dia push up ke atas, maksudnya buyer tu control lah, apa yang saya faham lah. Kalau salah belum betul kan. Jadi bila jadi macam ni, saya akan cari satu candle yang nearest sebelah dia, senang cerita. Lepas tu kita contohnya, nearest candle yang sebelah dia punya high. Kenapa kita panggil high? Kita cari high sebab kita dalam mood nak beli. Bila mood nak beli, kita cari high. Bila cari high, kenapa pentingnya high? High tu kita assume sebagai resistance. Bila resistance dia berapa high dia? High dia sekarang adalah 5523. Kalau dia ada wick ataupun ekor ke atas, kita cari high juga. Jadi 5523. Kenapa kita tak Q dekat 5523? Sebab potensi untuk dia tak berjaya pecah tu ada kalau kita Q 5523. That's why better kita, kalau kita nak follow teknik buy on breakout, sama ada trend line ke ataupun resistance, kita beli one tick above high tu tadi, yang resistance tadi. That's why kita Q 5524. Kenapa kita Q buy stock dengan 524? Sebab
pada masa tu current price atau market price 5510. Jadi kita follow rule simple rule order type ni, market price pada 5610 kita guna buy stock sebab harga kita Q tu lebih besar daripada market price. Okey. Clear tak? Ada soalan tak? Clear, clear. Itu secara mudah lah. Kalau siapa nak share kalau teknik masa saya boleh share. Kita open je discuss ni. Okey ya. Kalau Lepas tu kalau kat sini pun kalau tanda trade line daripada HH tu okey. terus ke candle hijau yang pertama tu, Ni. dia lebih kurang kat situ je. Dia breakout. Betul tadi. Betul. Tarik line. Betul ni. Trend line. Trend line. Kita ambil dia punya high ni. Lebih kurang lah. Dia kena atas tu, atas point yang hijau atas lagi. Situ. Memang dia break kat situ ke pun. Betul. Ni pun konsep sama juga. Lebih boleh gunalah untuk breakout downtrend line ni ataupun resistance. Faham? Itu konsep dia. Okey, kita tak apa. Kita ni kita buang dulu. Kita tengok dulu lepas. Kita tengok move satu-satu lah. Kita cari pula entry lain lagi. Katalah tertinggal kapal lah. Terlepas. Kita pun tunggu je. Tunggu. Tapi make sure lah. Lepas kita beli buy tu, make sure macam saya selalu pesan tu, immediately lah. Kalau tak nak buat stock, trailing stock ke, tak kisah pun. Tapi saya advise letaklah untuk protect kita punya investment tu. Okey. Okey, sekarang dia dah turun dah balik. Okey, kita pun cari pula. Tunggulah satu lagi. Nampak macam ni ada peluang tak? Tak ada. Itu kat sini stop sekejap, admin. Okey. Kat sini kita kat bawah tu kita dah tahu lower low tak? Lower low. Ni kat sini. Sekejap saya tak ada lower low. Kita lower low kita buat dekat. So sekarang dia lower low. Sekarang ni kita expect dia tak boleh lebih pada higher high. Betul. Dia akan pergi kat higher low je. Jadi dia tak akan lebih pada higher high ni. Betul tak? Maksudnya sekarang jadi kalau orang dah masuk ke 5524, kalau dia nak expect atas daripada higher high tu, takkan mungkin ni je tak? Dia akan ni tak? Low sekejap ni. Ni lower high. lower high lah. Lower high kat sini ya. Betul. Yalah, kalau makna lepas LL dia nak expect benda tu naik higher high, boleh tak? Dia nak expect higher high. Dia higher high baru. Higher high baru dia kena expect break yang ni lah. Tapi tapi biasanya lower LL lepas tu dia akan bertemu dengan LH lah. LH mesti bawah pada HH lah. Higher high. Jadi dia kena break yang ni dulu. Break yang ni lower high yang ni adalah ni berapa ni? High dia. High dia ada 5536. Kalau nak break 536 baru dia potensi untuk pergi high baru aja ni. Mana kita tak boleh taruh harapan tinggi lagi lah sebab dia kat dalam downtrend macam ni, LL dengan ni, kita kena expect LH tu bawah pada HH, betul? Betul. Kalau kita expect tinggi sangat kan takut ni kita kat sini dah masuk tu dah kena jaga-jaga sebab LH dia mesti bawah pada HH. Betul. High, betul? Betul ni. Kalau dia break yang tu baru kita expect atas lagi. Yes, kalau break contoh sekarang kalau kita tengok gini LH ni lower high kita value dia lebih kurang 5536. Kita tak kesa kat sini 5536 kita boleh garis kat sana ni. Break je 5536 tu mungkin kita boleh follow lagi lah. Kita tengok kita punya ni break sampai kat mana. Okey, katakan sekarang apa ni kita tak sini boleh Okey, sekarang kalau nampak macam ni, ada potensi dia naik. Agak-agak lah pada pukul 12.20 ni. Kalau kita tengok sekarang dia jadi
ini akan jadi higher low lah. Ke apa? Saya tak ingat ni. Lower high, lower low. Higher low. Ni potensi jadi higher low lah. Sebab lebih tinggi pada saat ni. Ya. Betul? Betul. Ini akan jadi higher low. Higher low pada yang ni lah, yang merah ni. Yang merah ni cursor pada kuning. Okey. Okey, kalau macam keadaan macam ni lah. Okey. Dekat sebelah 20 ni, sebelah 20 ni high dia 5521. Okey, low dia adalah berapa? 5516. Agak-agak berani tak kita nak queue buy? Memang 12.5 dah ni sajalah. Mungkin rasanya tak ada orang berani kan sebab tinggal lagi 10 minit. Okey, tak apa lah. Kalau kita let's say lah kita di sini, kalau lah nak tawakal nak beli, sebab kalau saya tengok macam ni. Sebab satu dia nak perasan tak candle ni low dia 5516 pada 12.20. Lepas tu sebelum tu ada satu candle merah ni, low dia berapa? 5516. Maksudnya dia ada dua support yang strong. Sekali dia test tak break, kedua kali test tak break, dua kali kan. Kalau katalah kita nak tawakal je, kita boleh sama ada kita nampak tak ni? High dekat 12.10 ni, high dia 5522. Kalau 522, kalau let's say kita nak buy berapa? 23. 23. Betul. Kita nak guna apa? Nak guna buy stock ke buy limit? Buy stock. Buy stock. Okey, tak apa kita. Okey, buy stock. Okey, kita tengah tawakal dia, tekan button dia, tekan dia button. Okey. Apa? Mudah tak? Yalah, tapi tu belum yakin lagi tu, baru 3 tik baru tik dua buku rokok tu. 12 ni 2.30 petang dia, tapi ni sampai tadi kita buat pukul apa ni? Pukul 12.20 lah. Pukul 12 apa? 12. Tak ingat ni. Sini lah kita main dia. Sini, sorry, sini. Kita kat sini 12.20. 12.20 ni 12.30. Cuba praktis paper trade ke apa, cuba buat macam tu. Saya rasa bagi saya bukan kata indikator tu tak bagus. Indikator tu bagus sebab kita indikator tu kita boleh tahu previous punya support and resistance lah dengan EMA berapa kita setting tu. Lepas tu dengan MACD tu kita boleh tengok convergence divergence, kita boleh tengok volume tu, boleh tengok minat beli semua. Faham semua? Konsep dia lebih konsep simple je lah kalau kita nak tengok naked chart lah. Sebab kalau kita guna naked chart actually lagi cepat sebab kita boleh nampak price reaction tu lebih cepat dengan candle formation daripada candle tu, sama ada dia push ke atas ke push down ke bawah ke. Boleh? Sebenarnya. Ada siapa-siapa nak share tak? Sekarang candle dalam keadaan macam ni. Keadaan macam ni pukul apa ni? Pukul 12.30. Sorry, 2.30. 2.30. Okey, dalam keadaan macam 2.30 ni tiba naik ini. Kalau 2.30 kita buka keadaan macam ni, kita nak tunggu ke nak macam ni? Kalau macam ni lah, 2.30. Ada confirmation tak untuk candle 2.30 tu? Kita gerak dulu. Kita cari net entry. Kita jalan dulu. Okey. Kita naik lagi. Kita naik lagi. Okey. Okey, bila ada candle macam ni, lepas tu dengan volume merah macam ni, kita berani nak buy. Boleh tak? Boleh berani nak buy? Agak-agak. Tak berani. Pasal apa Cik Jalaluddin tak berani? Dah tu merah tu volume tak ada volume. Volume merah.
Tapi kalau kita tengok, satu dia dah break tau. Dah break lower high kita sebelum ni. Nampak tak? Cek dia beritahu dia. Nampak tak? Okay, dia dah break lower high kita sebelum ni adalah 5536. Ni higher low. Sekarang jadi higher lower high baru ni. Okay, tak apa. Kalau katalah kita tengok dulu. Kalau keadaan macam ni, kita nak Q, kalau lah kata nak Q buy. Nak Q buy berapa ni? Sebab sekarang candle ni macam ni. Lepas tu yang sebelah dia tu high dia 5544. Kalau kita nak buy, kita nak ambil kat mana buy kita? Kalau kita tahu, kalau kita try buy kat 5545 kan. Jadi kalau kita tengoklah, tengok macam mana. Okey. Okey tak? Nampak? Itu konsep dia lebih kurang. Itu boleh lah guna sebagai tambahan lah sebenarnya selain daripada indikator, selain teknik-teknik apa-apa yang belajar selama ni. Kita tengok direct naked chart. Okey, ada siapa-siapa nak share? Saya Tapi merah dua ni bahaya juga ni. betul. Macam Encik Saradin beritahu lah, macam candle ni kita nampak dia push, lepas tu memanglah kita volume banyak sell lah merah, tapi yang merah kedua tu doji tu. Doji tu tak tahu atas ke bawah tu. betul Ding. Kalau kita keadaan macam ni lebih kurang spin bla-bla macam ni, bila jadi macam ni kita boleh cuba macam tadi lah, kita cuba tawakal dekat ni lah, dekat resistance yang nearest ni. Tengok macam ni. Memanglah possible dia turun tu besar jugalah kan yang doji ni. Okey Kak Yati, faham tak Kak Yati? Zo, Ya saya. maksudnya apa position tu kita kan ambil dalam masa 5 minit tu lah, time frame kita 5 minit lah. Sebab sekarang macam ni, nama apa Cik Salahuddin? Sebab kita macam nota yang saya compile tadi, share tadi, antara dia punya suggestion ni lebih kurang. Kalau kita familiar ataupun kita banyak guna time frame 5 minit, kita marking high bla bla ni atas time frame 5 minit. Tak? Maksudnya gini, dia tak boleh kita campur aduk. Kita marking dekat 5 minit, lepas tu kita tengok pula dekat 1 jam ke 4 jam 30 minit untuk high low. Maksudnya memang dia akan berubahlah kedudukan kan kalau kita buka time frame berapa ni? Nampak tak? Itulah maksud dia. Maksudnya kita cuba fokus satu-satu time frame lah. Okey, Cik Zarin. Okey. Bilang gitu ya konsep dia. Kena cari balik video yang Cikgu Azmi hari tu. Ada insya-Allah. Sama kat konsep macam kita sebelum ni yang saya share Fibonacci 1 2 3 Fibonacci. Konsep dia lebih kurang sama juga, maksudnya dia ada satu candle cuba naik, lepas tu yang atas, lepas tu dia turun. 1 sini, 2 sini, 3 sini kot rasanya kot, lebih kurang gitulah konsep dia. Saya tak ingat 1 2 3. Jadi kita tarik yang tu, kita ambil line 0.618 ke apa dah saya. 18 itu level dia. Lepas tu kalau dia berjaya break 618 punya level tu ataupun 2, lepas tu kita boleh follow untuk buy lah. Itu sama dia. Macam ni 1 2 3 contohnya tu. Saya tak ingat video tu sebenarnya tu. Tapi yang ni ada soalan tak konsep dia? Faham lah, mudah je, basic je benda ni. Kelebihan kalau kita guna naked chart lah. Lepas tu kalau kita nak masukkan indikator yang ada semua boleh masuk kemudian lah benda tu. Ni cuma macam naked je gitu aja. Cik Sophie, Kak Yati, Cik Farizo, Hakimi, Captain, Keram Buas ni saya tak ingat nama siapa, Kak Rafidah, Cik Ding, Kak Azrina. Kak Azrina ni Kak Azrina kan? Azrina.
siapa? Cik Salahuddin, Kak Siti, Suryani ni bukan adik-adik Kak Siti Kak Siti? Ke orang lain? Adik saya. Tu senyap je. Tak apa, nanti boleh weekend ni boleh pergi rumah Kak Siti ajar tu. Kak Siti. Tak ada live data. Dia kena buat live. Dia kena buat live. Baru lampar ke. Tapi nak beritahu, ingat tak itu hari saya ada komplain dekat Philip tentang kita punya Philip demo tu. Dia dulu sebelum asalnya mula saya join dia live tapi dia delay lah, maksudnya macam ni saya tunjuk Ni demo, nampak tak ni? Nampak tak dia bergerak? Price ni nampak 9235 dia bergerak, nampak tak? Nampak tak ni? Ni 9235, lepas tu dia bergerak kepada berapa ni? 935, 9237. Nampak ni demo dia bergerak tapi macam FCPO kita boleh try demo tapi dia cuma bergerak pada 10.45. Dia delay dalam 15 minit tapi dia bergerak lepas tu. Maksudnya untuk buat latihan tu okey lah. Dia guna link saya bagi tu, daftar je. Lepas bulan dia akan expire. Tapi nak guna balik, kita register balik guna email yang sama, dia boleh guna balik sebulan-sebulan. Okay? Nampak tak dia live ni. Untuk berlatih boleh lah, boleh guna. Tapi demo ni disadvantage dia tak ada function tu. Dia just limit je saja. Tak silap saya. Tak ada buy stock ke tak ada. Yang ni ada lagi nak soal tanya tak? Kita gerak dulu lah. Kita cari bahagian share pula. Share nampak. Kalau share macam ni sedap ni, nampak ni. Ke bawah. Boleh lah cuba queue dekat sini. Sebab sama je konsep dia, maksudnya kalau buy tadi kita cari yang macam ni, kita try queue sini. Kalau yang ni kita try queue ni, try cuba queue dekat bawah ni satu. Nearest support pula sama je. Yang ni kalau kita ni kita boleh konsep dia terbalik je lah sebenarnya. Tengok macam ni. Ni dia naik balik. Jadi tu. Kita tengok keseluruhan lah benda yang dah terjadi. Yang tadi kita belajar, tujuan belajar dah. Kalau kat sini sebenarnya, saya kecilkan sikit. Hari ni siapa masuk rezeki lah daripada 5718 yang saya share ni. Okay. Daripada sini kita boleh nampak banyak sebenarnya dekat entry potential untuk kita entry daripada sini. Bahagian sell ni kita boleh cari 2-3 tempat lah.